Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat yang sedang menonton Seisi Keluarga. Kak Zihan, apa khabar? Apa khabar Kak Zihan? Apa khabar Abang Salim? Saya doakan Kak Zihan dan Abang Salim berada dalam kesihatan yang baik, berada dalam Allah Ta'ala, insya-Allah untuk kita semua sekeluarga. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan, kita berada dalam satu rancangan. Apa nama rancangan kita? Sembang Santai Pais, episod yang ke-15. Okey. Episod ini kita berbicara daripada surah yang ke-78 yang diberi nama surah An-Naba. Untuk orang yang masih lagi tertanya-tanya, PAIS itu apa? PAIS itu adalah PIES, akronim kepada 4 perkataan. PIES. P, physical, I, intellectual, E, emotional, S, spiritual. Ini 4 elemen yang mesti ada dalam diri seseorang manusia untuk nak jadi seimbang, tuan-tuan dan puan-puan. Dan hidup kita ni, tuan-tuan dan puan-puan, kita nak mengutamakan spiritual dulu, baru kita buat yang lain. Dia maksud lebih tepat macam ni. Kita utamakan S tanpa menafikan yang lain. Jadi macam mana kita nak mengutamakan S? Caranya ialah kita beramal dengan surah yang ke-51, ayat yang ke-56. Apa dia? Surah Az-Zariyat. Macam mana bunyi ayatnya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak ku jadikan jin serta manusia melainkan nak beribadat. Boleh setakat tu? Jadi kita ni Allah Ta'ala jadikan kita, tujuan hidup kita adalah untuk nak capai redha Allah. Boleh setakat tu? Okey. Baik. Alhamdulillah Kak Zihan. Okey, kita mengalukan Rohayu, Kak Ayu, thank you for watching. Okey. Share kepada ramai orang supaya semua boleh dapat manfaatnya. Minta maaf goyang-goyang sikit. Baik. Malam ini akan berkongsi 1, 2, 3, 4, 5. 5 perkataan, tuan-tuan dan puan-puan. Saya akan berkongsi 5 perkataan. Perkataan yang pertama daripada surah An-Naba. Oh, baik. Surah An-Naba ni, tuan-tuan dan puan-puan, maknanya apa? Maknanya berita yang besar. Macam mana nak sampai makam ataupun kategori ataupun level An-Naba, tuan-tuan dan puan-puan, dia mestilah menempati 3 kriteria ni. Apa kriteria tu? Apa ciri-ciri dia? Yang pertama, berita yang dibawakan itu mestilah mempunyai faedah yang besar. Yang kedua, berita yang dibawa itu mesti berasaskan ilmu. Yang ketiga, berita yang dibawakan itu mesti diyakini benar. Dia menepati 3 perkara ini, maka barulah dia mencapai maqam An-Naba. Okey, surah yang ke-78, surah yang pertama dalam juzuk yang ke-10. Okey, ini juga dikenali sebagai juz amma. Okey, juz amma. So, perkataan pertama yang saya nak kongsikan ialah perkataannya Jabala. Saya ulang. Jabala. Jabala macam ni ejanya? Jim, ba, lam. Jabala. Okey. Apa maksud jabal? Jabala, jabal, gunung. Jabal. Maksudnya gunung. Okey, senang. Senang je. Jabal maksudnya gunung. Diulang sebanyak 41 kali dalam Al-Quran. Okey. Dan
gunung, selain daripada jabal, dia boleh jadi perkataan lain. Hurufnya sama, tapi disebut sebagai jibil. Okey? Jibillu. Apa maksud jibillu? Bilangan yang banyak. Bila nak cakap satu bilangan tu banyak, dia boleh juga disebut sebagai jibil. Itu saja. Okey? Saja. Malam ni perkataan-perkataannya tak banyak sangat. Dia punya pecahan-pecahan dia. Jadi mudah. InsyaAllah saya jangkakan dalam 10 minit ke 15 minit. Kita dah settle dah insyaAllah. Okey? Baik. Perkataan pertama kita apa tadi? Jabala. Waalaikumsalam Mak Chu. Okey, apa khabar Mak Chu? Sihat ya? Baik, perkataan yang kedua, apa dia? Perkataan kita yang kedua adalah watada. Perkataan kita yang kedua adalah watada. Waw, ta, dal. Watada. Okey. Dia berulang sebanyak 3 kali dalam Quran. Ini masih lagi ayat yang ke-7. Ya. Tadi Jabala tu kita ambil daripada ayat yang ke-7 juga. Yang perkataan seterusnya, watada juga kita ambil daripada ayat yang ke-7. Dia satu ayat. Okay. Berulang sebanyak 3 kali. Apakah makna watada? Makna watada senang nak ingat. Pasak. Pasak ataupun pancang. Kan kita biasa kalau pergi berkemah kan, bila kita naikkan kemah tu, lepas tu kita dah siap pasang dia punya apa nama batang dia tu, dan nak pastikan kemah tu dia tak, kalau ditiup angin tak bergerak-gerak kan. So kita pasang apa? Kita pasang pancang. Kan ada yang senang, kita kalau tanah tu lembut tolak dengan jari dia boleh, kalau tak kita kena ketuk sikit. Okey? Pancang. Itu je. Watada apa dia? Watada pancang. Okey? Okey, cun. Perkataan yang ketiga. Perkataan yang ketiga kita adalah zauj. Zaujun. Zai, waw, jim. Zaujun. Okey. Perkataan zaujun berulang sebanyak 81 kali dalam Quran. Apakah maknanya? Maknanya senang sangat kita nak ingat. Apa dia? Pasangan. Pasangan. Zauj, pasangan. Okay, pasangan kita lah. Bagi orang lelaki, pasangannya perempuan. Bagi orang perempuan, pasangannya lelaki. Okey. Kalau ni bahasa Arab sikit ya. Zaujun boleh juga disebut sebagai zaujun, suami. Kalau zaujatun, isteri. Senang. Okey. Okey, senang. Itu je. Dah 3 perkataan. Kak Riyad, ya, kukuh. So, dia dimaksudkan dalam Al-Quran, dia juga disebut sebagai kukuh. Terima kasih Kak Riyad. Okey, 3 perkataan dah. Perkataan yang keempat. Perkataan yang keempat, dia diambil daripada ayat yang ke-9. Tadi kita dah ada daripada ayat yang ke-8, sekarang ayat yang ke-9. Apakah perkataannya? Perkataannya adalah naumun. Nun, waw, mim. Naumun. Apakah makna naumun? Senang nak ingat. Apa dia? Tidur. Tidur. Okey? Tidur. Orang Perak kata tidur. Belah-belah utara sana sikit sebut tidur. Okey? Orang Jawa ngomong, wong Jawa ngomong turu. Orang putih cakap sleep. Senang. Kan azan subuh selalu ada sebut as-salatu khairum minan naum. Solat itu lebih baik daripada tidur. So mangkit dan solat. Boleh? Okey, naumun, tidur. Daripada perkataan naumun, tuan-tuan dan puan-puan, dia boleh jadi perkataan yang lain. Perkataannya apa? Manamah. Mim, nun, alif, mim, ta, marbutah. Manamah. Apakah makna manamah? Manamah maknanya baju yang digunakan untuk tidur. Okay. So, baju yang memang kita khususkan. Baju ni kita gunakan untuk tidur, kita panggil dia manamah. Boleh? Senang.
Seterusnya, manami. Mim nun alif, mim. Manami. Okey. Manami apa? Makna dia? Makna manami adalah berapa kali dalam Quran? Saya dah beritahu tadi kan? 9 kali. Okey. Manami maknanya apa? Maknanya mimpi. Senang. Senang, alhamdulillah, senang sangat. Okey. Kalau minami, minami watak dalam cerita Doremi. Berapa kali dalam Quran? Untuk yang mana Abang Kamal? Saya ulang je lah senang ya. Jabala 41 kali. Watada 3 kali. Zaujun 81 kali. Naumon 9 kali. Okay? Dapat? There you go. 4 perkataan dah. Sekarang saya nak kongsikan perkataan terakhir kita pada malam ini. Apa dia? Perkataannya adalah sabata. Perkataannya adalah sabata. Kita mengalu-alukan kehadiran Yan Bahari. Okay. Thank you for watching. Hit banyak-banyak dan sharekan FB Live ni supaya ramai boleh dapat manfaatnya sebagaimana anda dapat manfaatnya, insya-Allah. Baik. Sabata berapa kali diulang? 9 kali dalam Al-Quran. Okey, perkataan dia yang pertama daripada sabata tu dia sebut sebagai sabtu. Macam biasa dengar perkataan ni. Okey. Sabtu. Sabtu ni maksudnya apa? Maksudnya memotong. Potong. Okey, potong. Ini saya nak kena baca sikit daripada dalam ni. Supaya senang Sabtu maksudnya memotong. Okey, potong. Tapi kita biasa dengar Sabtu ni kita guna sebagai hari Sabtu. Betul? So, apa kaitannya? Hari Sabtu ni ataupun Yaumus Sabt, dalam kamus ni tulis, saya bacakan sikit tuan-tuan dan puan-puan, kerana Allah Subhanahu Wa Taala memulai penciptaan langit dan bumi pada hari Ahad dan Allah menciptakan itu semua selama 6 hari. Sebagaimana yang sudah disebutkan dalam banyak hadis, kemudian Allah mengakhiri atau memutuskan penciptaannya itu pada hari Sabtu. Maka hari Sabtu dinamakan Yaumus Sabt yang berarti hari pemutusan dari penciptaan. Maksudnya habis, dah stop. Okey, dapat setakat tu ya. Boleh? Okey, senang. So, dalam masa yang sama, tuan-tuan dan puan-puan, daripada perkataan sabata tu tadi, dia menjadi subata. Okey. Subata. Sin, ba, alif, ta, alif. Subata. Apakah maksud subata? Dari bekerja. Okay. Saya sebut ayat macam tu dulu. Potong daripada bekerja. So, kerja tu kena potong. So, tak kerja lah. So, bila tak kerja, buat apa? Tak kerja, rehat. Jadi, subata itu dimaknakan sebagai rehat. Jadi, ini saja ya. Bukankah hari Sabtu tu dia boleh kita maknakan sebagai hari rehat? So, sila berehat di hari Sabtu. Baru kena dengan maknanya. Hari Jumaat adalah hari untuk berkumpul. Hari Sabtu adalah hari untuk nak berehat. Jumaat kan? Jamaah, jamak, kumpul, banyak, semua kumpul. So, hari Jumaat, hari berkumpul. Kita berkumpul kat mana? Kumpul pada solat Jumaat lah. Bila? Esok. Tinggal lagi sekarang ni. Jangan duk pandai-pandai. Sekarang ni tengah ada PKP. Ada PKP, jangan duk buat pasal. Tak lagi kena apa, denda RM1,000. Rugi. Patut boleh buat elok-elok untuk kita nak sedekah, zakat, apa semua. Kita boleh buat makan, dah tak pasal-pasal nak kena bayar saman. Dek, kerana apa? Kerana salah kita yang melanggar peraturan. Tak mau. Kita jangan datangkan fitnah kepada agama kita. Setuju tuan-tuan dan puan-puan? Tuan-tuan lah. Sebab tuan-tuan yang selalu nak pergi solat Jumaat. So, hari Sabtu, hari Ahad kita start kerja balik. Hari yang pertama. Boleh tuan-tuan dan puan-puan? Okey, cun. Baik. So, saya dah kongsikan 5 perkataan pada malam ini. Saya ulang balik. Jabala, watada, zauj, naum dan juga 5 perkataan pada episod yang ke-15 ni. InsyaAllah
Esok kita akan berkongsi lagi tuan-tuan dan puan-puan. Saya doakan tuan-tuan dan puan-puan sentiasa mendapat redha Allah Ta'ala, dirahmati Allah Ta'ala, diselubungi, disayangi Allah Ta'ala. Semoga kita juga boleh sebagai manusia kasih dan sayang tuan-tuan dan puan-puan ya. Baik. So macam biasa kita nak tutup dengan 3 perkara doa, tasbih kafarah dan suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal azim sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal judham wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhl wa na'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Rabbi ij'alna muqimas shalah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.